Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semuanya sihat, sejahtera, sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Waalaikumsalam Kak Azima. Dan share terbaik. Terima kasih yang dah share. Yang belum share boleh pakat-pakat share. Slot live hadis kita, insyaAllah kita akan mulakan sekejap lagi dan kita tak ambil masa yang lama lah. Sebelum masuk waktu Zuhur, kita santai-santai je, ya. Selamat tengah hari Kak Azima, Kak Fatimah Syam, Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk share slot live kita, pakat-pakat share, kita share kepada saudara mara, adik-beradik kita, kawan-kawan, jiran-jiran, semua. Lagi ramai lagi, meriah dan insya-Allah Allah memberkati. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Suara saya jelas ke? Okey. Yang ada buku kitab Fadilat Amal boleh buka muka surat 385. InsyaAllah hari ni kita nak sentuh hadis mengenai kelebihan solat berjemaah. Fadilat solat lah. Selamat tengah hari buat semua. Waalaikumsalam yang memberi salam. Okey. Okey. Waalaikumsalam Kak Zaliha Kasim. Apa khabar? Selamat datang saya ucapkan buat semua yang baru hadir. Okey, insya-Allah kita akan tengok hadis sama-sama. Hadis keempat mengenai bertajuk kelebihan takbiratul ula. Apa takbiratul ula tu? Ni takbir yang pertama, al-ula kan? Al-awwal tu maksudnya pertama. Takbiratul ula ya, yang awal. Nanti kita tengok sama-sama. Waalaikumsalam buat yang baru hadir. Saya doakan semua yang bersama-sama dalam slot hadis, semuanya dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, dah bersedia ke? InsyaAllah kita nak mulakan sekejap lagi. Okey, boleh pakat-pakat share. Yang dah share, terima kasih saya ucapkan. Waalaikumsalam Kak Rasimah Osman, ahlan wa sahlan. Kak Zumali Abdul Hamid, ahlan wa sahlan wa marhaban. Okey. Okey, jom kita mula. Dah bersedia ya? Kita mula. InsyaAllah kita nak tengok hadis keempat mengenai kelebihan takbiratul ula. Muka surat 385 bagi yang ada kitab Fadilat Amal. Boleh buka dan tengok sama-sama saya. Okey. Terbaik semua yang hadir tengah hari ini. Sambil-sambil kerja ke ataupun sambil-sambil masak, boleh dengar, insya-Allah. Okey. Jom sama-sama kita mula. Dah bersedia ya semua? Mudah-mudahan pertemuan kita secara alam maya ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya akan bacakan hadis. Kita niat baca hadis kerana Allah Taala dan kita khususkan pahala buat kedua orang tua kita yang kita sayangi. Waalaikumsalam Kak Hamidah Abdullah. Sambil lunch. Terbaik Kak Azimah. Okey, boleh. Sambil lunch pun boleh je kan, sebab kita santai. Dah share Kak Zumali, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, jom kita mula baca hadis. Kita baca yang Arab dulu, nanti kita masuk sikit keterangan. Satu-satulah kita akan tengok sama-sama. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallallah arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawah Tirmizi. Okey, kita tengok maksudnya apa. Waalaikumsalam. Kita tengok sikit maksud. Hadis ini menceritakan tentang apa? Mari kita tengok sama-sama. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat berjemaah, kerana Allah Subhanahu wa taala dengan memperoleh takbiratul ula. Waalaikumsalam Kak Hayati. Okey, jom kita tengok maksud hadis hari ini sama-sama. Okay. Selama 40 hari akan mendapat 2 kelepasan. Apa 2 kelepasan tu? Kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi. Ni sabda Rasulullah. Rasulullah kata, sesiapa yang solat jemaah kerana Allah Ta'ala dan memperoleh takbiratul ula. Takbiratul yang first sekali, yang pertama sekali. Dia bila dia berjemaah, lepas tu dia dapat pula takbiratul ula, maksudnya dia tak masbuk. InsyaAllah dia akan maintain 40 hari. Selama 40 hari akan mendapat 2 kelepasan, iaitu kelepasan daripada api neraka dan daripada sifat munafik. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kepada semua yang baru hadir, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Boleh share, pakat-pakat share slot live hadis kita. Okay, kita tengok sikit keterangan tadi. Okay, boleh ya. Seseorang yang menunaikan solat berjemaah. Waalaikumsalam Kak Fitona Aziani. Selamat datang. Okay, sesiapa yang menunaikan solat berjemaah dengan ikhlas dan dia berjemaah, disertai jemaah daripada imam angkat takbir. Imam angkat takbir, dia pun terus bertakbir selama 40 hari berturut-turut. Dia tak tinggal jemaah. Lepas tu dia dapat pula takbiratul ula, yang takbiratul ihram lah maksudnya. Yang pertama sekali tu dia angkat takbir ikut imam dan tak tinggal selama 40 hari berturut-turut, maka dia tidak akan masuk dalam golongan munafik dan tak akan dimasukkan ke dalam neraka seperti yang disebutkan dalam hadis tadi lah. Kan? Okay. Munafik ni, golongan munafik ni macam mana? Golongan munafik, orang munafik ni ialah seorang yang menzahirkan dirinya sebagai seorang Islam, tetapi kufur dalam hatinya. Maksudnya luaran dia je Islam, luaran dia, zahir dia je nampak Islam, tapi hati dia kufur. Itu maksud ataupun kita kata definisi orang yang munafik. Moga-moga kita jauh daripada golongan yang munafik ini. Okey. Mari kita tengok sikit lagi keistimewaan 40 hari adalah kenapa?
Kenapa hadis ni, kalau kita tengok hadis ni, kenapa dia kata 40 hari? Mari kita tengok keistimewaan 40 hari ni. Sebab apa dipilih 40 hari? Adalah kerana tempoh itu memainkan peranan yang penting dalam perubahan sesuatu keadaan. Keadaan macam mana tu? Rasa-rasa keadaan macam mana? Waalaikumsalam Kak Farida, Kak Supia. Lewas sahlan buat semua yang baru hadir. Okey, sekarang hari ini insya-Allah perkongsian kita yang bertajuk kelebihan takbiratul ula. Okey. Kita sambung sebagaimana disebut dalam hadis, keperubahan sesuatu keadaan tadi tu kan, kita nak tahu bahawa susulan kejadian manusia berlaku dalam tempoh 40 hari. Sebab itulah hadis tadi sebut dan dia memilih dan menyatakan di situ selama 40 hari. Dekat dengan kejadian manusia. Maksudnya 40 hari pertama dalam bentuk air mani. Kemudian 40 hari kedua berubah kepada segumpal daging. Semuanya 40 hari. Selepas tu kemudian perubahan terus berlaku daripada 40 hari ke 40 hari berikutnya. Oleh sebab itulah, Waalaikumsalam Kak Sal Rashid, Kak Nurul Ain Najwa, selamat tengah hari. Okey. Ada sikit lagi pendengaran di muka surat sebelah. Tapi kita tengok sama-sama takbiratul ula ni. Maksudnya takbiratul ula ialah takbiratul ihram. Kita angkat takbir dengan imam tu, ataupun kita solat sendiri. Dia kan kita takbir. Tapi hadis ini nak lebih spesifik kepada solat berjemaah. Solat berjemaah. Okey, kita maksudnya takbiratul ula ialah takbiratul ihram seorang makmum yang dilakukan mengiringi selesainya takbiratul ihram imam, bersama imam. Sekira-kira makmum itu sudah berada dalam saf, mendengar takbiratul ihram imam, dia dapat bersama-sama imam angkat takbir bersama imam berjemaah, dan dia tidak menyibukkan diri dengan perkara lain selain daripada urusan solat. Dia khusyuk dalam solat, ikut imam, dapat takbir yang pertama bersama imam dan solatnya, Masya Allah, selama 40 hari berturut-turut. Seronok kan kalau kita dapat juga jaga macam ni, dapat jaga takbiratul ihram berjemaah. Sekarang kita boleh je buat dekat, kan, kita boleh buat dekat rumah. Kita sama-sama ajak family, adik-beradik kita sama-sama jemaah, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Aisyah Kadir. Okey. Dah nak habis dah. Tengok ni. Sikit lagi. Oleh sebab itulah mengikut pendapat ahli tasawuf, tempoh 40 hari mempunyai keistimewaan yang khas. Special 40 hari ni. Betapa bertuahnya orang yang dah bertahun-tahun lamanya tak ketinggalan takbiratul ula dalam salat berjemaah. Hari ni pertama kali kan rasanya kita sama-sama tengok hadis ni, kita sama-sama baca hadis ini. Rasanya ni saya sendiri pun pertama kali juga tahu tentang hadis ini. Alhamdulillah. Moga-moga kita dapat menyebarkan apa ilmu yang kita dapat hari ini, kita share kepada kawan-kawan kita, kan, insya-Allah. Okey.
Itulah semoga Allah memberkati pertemuan kita pada tengah hari ini dan kita istiqamah dalam memperbaiki ibadah kita, insya-Allah. Lepas ini kita berjemaah, kita salat berjemaah sama-sama. Boleh ya? Okey. Buat sesiapa, sebelum kita berakhir, suka untuk saya ingatkan, buat sesiapa yang ingin sertai ibadah korban, kita masih bagi buka akikah pun, yang nak buat akikah di Mekah. Kita masih lagi buka penyertaan. Boleh tekan link yang saya pinkan di pin komen. Okey. Yang nak beli atau infak Al-Quran, Quran wakaf itidak, sangat special Al-Quran tu, kami masih ada lagi stok. Boleh tekan di link pin komen. Kelas untuk kelas mengaji, kelas asas, kelas tajwid, kelas talaki masih lagi ada kekosongan. Sesiapa yang belum daftar ataupun nak daftarkan untuk ahli keluarga ataupun kawan-kawan ke kan, boleh lagi tekan di link pin komen. Kita masih lagi buka pendaftaran. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan, ke grup-grup yang kita ada. Okey, untuk apa? Kelas, daftar kelas asal boleh tekan di link pin komen juga. Nak beli produk FMN Mengaji Tenten, kita ada jual penunjuk Quran, air zam-zam. Boleh saja tekan di link pin komen ya. Okey, tahniah dan terbaik buat semua. Saya ucapkan kerana sudi bersama-sama daripada awal slot kita, slot hadis, dan sehingga ke akhir. Tahniah buat semua. Okey. InsyaAllah kita boleh share apa yang kita dapat perkongsian hari ini kepada orang lain yang tak dapat ikuti bersama. Tak apa kan? Janji kita saling mengingati, insya-Allah. Okey, sampai di sini sahaja pertemuan kita pada tengah hari ini. Jangan lupa untuk siapa yang nak masuk kelas, siapa yang nak daftar kelas asas tajwid dengan talaki, masih lagi ada kekosongan. Jangan lupa untuk tekan saja link di pin komen. Terima kasih juga buat semua, sama-sama. Okey, tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, jumpa lagi insya-Allah.